Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi. InsyaAllah kita akan sambung kelas kita untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Saya harap kamu semua sudah pun bersedia. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 6. Pelajaran yang ke-11, bidang ibadat, iaitu ibadat puasa pada bulan Ramadan. Hari ini kita nak belajar tentang ibadat puasa pada bulan Ramadan. Kamu juga boleh tengok dalam buku teks pendidikan Islam tahun 6, muka surat 115 berkaitan dengan tajuk ibadat puasa ini. Ya. Baik, sebelum kita teruskan pelajaran kita tengok dulu apa objektif pembelajaran yang nak kita capai pada hari ini. Jadi selepas belajar ni sepatutnya murid-murid dapat yang pertama menyatakan maksud puasa. Apakah maksud puasa? Sepatutnya murid-murid boleh sebut apakah maksud puasa. Yang keduanya ialah menerangkan dalil naqli tentang kewajipan puasa. Jadi saya harap semua murid boleh menerangkan ataupun menyebut dalil naqli tentang kewajipan puasa pada bulan Ramadan apabila kita dah habis belajar nanti. Baik, kita pergi yang pertama, iaitu berkaitan dengan pengertian puasa. Apakah yang dimaksudkan dengan puasa? Baik, puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, berserta dengan niat dan syarat tertentu. Ini maksud puasa, iaitu menahan diri daripada perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari, berserta dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Itu maksud puasa, menahan diri. Baik, hukum puasa. Apakah hukum puasa? Hukum puasa adalah wajib kepada orang yang cukup syaratnya. Jadi yang tak cukup syarat tak wajib, tapi bagi yang cukup syaratnya maka mereka wajiblah berpuasa pada bulan Ramadan. Baik, kita tengok yang ketiga ataupun yang seterusnya berkaitan dengan puasa. Baik, kita tengok yang ketiga berkaitan dengan dalil nakli puasa. Dalil yang mengatakan yang menyuruh ataupun merintah orang Islam untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Apa dia? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baik, maksudnya ialah wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Dalil ini ialah perintah Allah kepada seluruh orang Islam supaya berpuasa pada bulan Ramadan. Inilah dalil yang menyatakan ataupun yang memerintahkan supaya kita berpuasa. Baik, tengok yang keempat pula, iaitu berkaitan dengan syarat-syarat wajib puasa. Baik, ada 4 syarat wajib puasa di sini. Yang pertamanya ialah Islam. Jadi orang yang bukan Islam tidak wajib ke atas mereka untuk berpuasa. Yang keduanya ialah berakal. Berakal, iaitu akal mereka sihat, waras, tidak mabuk, tidak pitam, tidak pengsan pada masa itu. Yang ketiganya ialah baligh. Baligh ini ialah syarat yang telah sampai ataupun cukup syaratnya kepada lelaki ataupun wanita, maka mereka diwajibkan berpuasa. Yang keempatnya ialah mampu berpuasa. Mampu ni merujuk kepada salah satunya ialah kesihatan tubuh badan. Badan fizikal dalam keadaan sihat, tidak sakit. Kemudian bukan musafir, bukan dalam perjalanan yang jauh. Kalau dalam keadaan musafir, dalam keadaan yang sakit, boleh tidak berpuasa, tetapi mesti ganti selepas pada bulan Ramadan. Baik, itu tadi berkaitan dengan dalil nakli dan syarat wajib puasa. Baik, kita tengok yang seterusnya, yang kelima berkaitan dengan puasa Ramadan. Apa dia? Baik, kita tengok yang kelima, iaitu rukun puasa. Ada berapa rukun puasa? Hanya ada 2 saja rukun puasa. Yang pertama, apa dia?
Yang pertama ialah niat. Niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Ini masa untuk kita berniat puasa. Ya. Baik, lepas niatnya ialah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhan hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa pada esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ini niat, lapas niat puasa yang perlu kita baca masanya bila? Pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Ini niat rukun puasa yang pertama. Rukun puasa yang kedua ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contohnya seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, memasukkan dalam tekak, dalam lubang hidung, lubang telinga, itu boleh membatalkan puasa. Jadi rukun puasa ada dua. Pertama niat, yang kedua menahan diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Baik, kita tengok yang keenam, iaitu sunat puasa. Ada 5 perkara berkaitan dengan sunat puasa. Yang pertamanya ialah bersahur. Disunatkan kita bersahur supaya kita ada tenaga untuk bekerja, untuk belajar, untuk pergi ke sekolah dan sebagainya. Yang keduanya ialah mentakhirkan sahur, iaitu kita melewatkan sahur. Tidak digalakkan untuk kita bersahur pada pukul 12.30 malam, pukul 1 pagi dan sebagainya. Yang ketiganya ialah menyegerakan berbuka. Apabila telah azan maghrib atau telah masuk waktu maghrib, kita digalakkan terus berbuka puasa. Jangan lengah-lengahkan lagi kerana hukumnya sunat. Kemudian yang keempat, disunatkan berbuka dengan rutab ataupun tamar. Dalam bahasa mudah untuk kita faham ialah buah kurma. Jadi kita disunatkan berbuka dengan memakan buah kurma. Yang terakhir, disunatkan kita berdoa sebelum berbuka. Jadi memanglah doa itu satu perkara yang ibadah yang baik. Jadi disunatkan kita berdoa sebelum kita berbuka puasa. Baik, itu tadi rukun puasa dan sunat puasa. Baik, kita tengok yang seterusnya berkaitan dengan puasa bulan Ramadan. Baik, yang ketujuh berkaitan dengan syarat-syarat sah puasa. So ada beberapa syarat sah puasa. Yang pertama ialah Islam. Jadi yang wajib puasa ni ialah orang Islam. Yang kedua ialah mumayyiz. Mumayyiz ini ialah bagi kanak-kanak yang telah boleh membezakan antara perkara yang baik, yang buruk, yang betul, yang salah. Biasanya kanak-kanak yang berumur 6 tahun ke 7 tahun macam itu. Yang ketiganya ialah berakal. Syarat sah puasa ini berakal. Kalau dia gila, pensan, pitam, tidak boleh berfikir dengan betul, dengan baik, maka tidak sah puasa ini. Baik. Yang keempat ialah suci. Ini suci daripada haid, nifas dan melahirkan bayi atau kelahiran bagi wanita. Baik, kita tengok yang ke-8 berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik, ada beberapa perkara yang menyebabkan puasa kita boleh terbatal, yang perlu kita tahu. Jadi kalau kita tahu, insyaAllah kita tidak akan buat perkara yang boleh membatalkan puasa itu. Yang pertama ialah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Air mani ialah air yang keluar daripada kemaluan lelaki ataupun wanita, dikeluarkan dengan sengaja. Jadi puasa kita jadi batal kalau kita keluarkan air mani ini dengan sengaja pada siang hari. Baik, yang kedua ialah haid, nifas ataupun kelahiran. Ini bagi wanita. Jadi apabila wanita ni berlaku haid, nifas atau kelahiran, maka puasa mereka akan terbatal. Baik, yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Ini dah tentulah boleh membatalkan puasa. Saja-saja nak makan dan minum pada siang hari, jadi puasa akan terbatal. Baik, yang keempat, muntah dengan sengaja. Ini contoh, masukkan jari ke dalam kerongkong dan sebagainya dengan sengaja, termuntah. Jadi bila muntah saja, batallah puasa kita. Yang kelima, melakukan jima' di siang hari ataupun bersetubuh antara lelaki dan wanita pada siang hari di bulan puasa, maka terbatallah puasa. Yang keenam, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Contoh, memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dalam kerongkong, dalam lubang hidung, lubang telinga. Jadi puasa kita boleh terbatal. Yang ketujuh, iaitu murtad. Murtad ini orang Islam yang terkeluar daripada
agama Islam. Jika pada hari itu dia berpuasa, bila dia murtad saja, maka terbatallah puasanya. Dan yang ke-8 atau yang terakhir, gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari, dalam pengsan yang lama. Yang seterusnya, yang ke-9, kita tengok hikmah puasa. Apa hikmah ataupun kebaikan kita berpuasa ini, ya. So ada dua. Satu, kebaikan ataupun hikmah dari segi rohani. Yang kedua ialah jasmani. Kita tengok yang rohani dulu. Yang pertama, boleh meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Kerana pada bulan Ramadan ini kita digalakkan untuk melakukan banyak amal ibadah, ya. Jadi insya-Allah, ya, dengan melakukan banyak amal ibadah ni yang boleh meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memupuk sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Jadi amalan ini, puasa ini mendidik kita supaya boleh memupuk sifat-sifat yang baik ini, ya. Yang ketiga ialah mencegah pelbagai penyakit. Puasa ini satu kaedah untuk kita mencegah diri kita daripada terkena pelbagai penyakit. Ini disebabkan kita makan terlalu banyak hari-hari. Jadi bila kita puasa tidak makan, insya-Allah boleh mencegah pelbagai penyakit yang berpunca daripada makanan. Baik, yang keempat, merasai sebahagian daripada penderitaan orang yang tiada makanan, orang yang susah, ya, pada bulan Ramadan ini. Ini antara hikmah puasa dari segi rohaninya. Baik, dari segi jasmaninya, ataupun fizikal tubuh badan kita, apa yang kita dapat daripada kita berpuasa? Yang pertama ialah mendisiplinkan diri kita seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadat puasa. Puasa ini ada adab-adabnya. Jadi dengan berpuasa kita boleh mendisiplinkan diri kita. Yang kedua ialah mendidik diri mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan-larangan Allah, ya. Merehatkan. Kalau bulan tak puasa kita makan, minum, ya, organ dalaman kita sentiasa berfungsi, bekerja. Jadi dengan berpuasa ini boleh merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Oleh kerana kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, maka tekanan darah kita boleh turun, ya. Lemak dan kolesterol disebabkan makanan pun berkurangan. Itu antara hikmah berpuasa pada bulan Ramadan. Baik, saya rasa itu saja kelas kita pada kali ini, ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi kelas kita pada masa akan datang. Seperti biasa, sebelum kita akhiri kelas kita, sama-samalah kita ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz halalkan ilmu yang Ustaz ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.